Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammaduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin faminallahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat bersama-sama pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan bukan 277, 278. 278 hari ini, pagi ni insya-Allah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kita buka Quran dulu. Kita nak baca ayat sikit. Kita nak baca Quran dulu. Okey, kepada sahabat-sahabat yang baru first time dengan kita, ada tak sahabat baru first time? Cuba komen sikit. Sahabat-sahabat yang baru first time. Insya-Allah pada setiap hari biiznillah, dengan izin daripada Allah dan insya-Allah kita akan baca Al-Quran. Kita akan memulakan hari kita dengan kita membaca Al-Quran paling kurang 4 ataupun 5 ayat setiap hari. Ini dengan tujuan dia supaya kita istiqamah memulakan hari kita dengan membaca Al-Quran. Kena salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tanya tadi tu macam mana dapatkan buku ni? Buku ni ada jual di pasaran sebenarnya. Kena search sikit, kena tengok dekat dalam. Salli ala Sayyidina Muhammad. Cip Jibam, Waalaikumsalam yang disayangi. Syafi Sahlan. Saya bukan first time ustaz. Tiap hari ada Syafi Sahlan. Ahlan wa sahlan. Terima kasih. Ni ada first time. Salli ala Sayyidina Muhammad. Khairi. Khairi first time. Masya-Allah. Okey, kepada kita yang first time, Bibi Noreha first time, Nora Musa first time. Ahlan wa sahlan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Zakia. Masya-Allah. Nur Iman. Okey, sahabat-sahabat yang first time, setiap hari kita akan mulakan hari kita dengan kita baca Al-Quran. Raihana, masya-Allah. Terima kasihlah sudi memilih kita ni. Dan Bibi Noreha Abdullah Khan pun first time juga. Nora Musa first time. Kita buat apa? Setiap hari kita akan baca Al-Quran dulu dengan tujuan dia supaya kita nak memulakan hari kita dengan kita baca Al-Quran. Kemudian yang keduanya, kita akan ambil satu ayat
daripada kitab tafsir Ibnu Kathir ini, mengikut susunan dia, untuk kita membaca tafsir dia. Jadi dengan tujuan dia, matlamat kita, supaya sepanjang, kalau boleh seluruh Al-Quran itu kita nak baca dan kita nak faham pentafsiran daripada ayat tersebut. Itu tujuan dia. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad, kalau boleh bermula hari ini, dan sahabat-sahabat yang baru first time, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita istiqamah pada setiap hari untuk kita ikut, supaya kita dapat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, mengkhatam Al-Quran ini dengan tafsiran. Nur Hashimah Idris Osman baru first time, ala wa sahlan, salli ala Sayyidina Muhammad Fadli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allahumma salli ala Muhammad. Dan seperti yang saya sebut itu ni, jangan lupa untuk kita ajak kawan-kawan kita sekali, ajak mereka untuk baca Al-Quran, dan ajak mereka sama-sama untuk menghayati Al-Quran beserta tafsiran dia. Nah, itu kita dah bagikan tugasan kita. Seorang cari seorang, seorang cari seorang. InsyaAllah salli ala Sayyidina Farizan, saya many time ke semua Melati first time, ahlan wa sahlan, salli ala Sayyidina Muhammad. Azamdin, masya-Allah. Harga dia berapa? Harga dia lebih kurang untuk 10 jilid ni lebih kurang RM400. 400 ya tuan-tuan, kita boleh faham Al-Quran dengan RM400 tu. Tapi dia tak ada jual satu-satu jilid. Yang ni kita guna 2 jilid. Kita guna jilid kedua. Dia tak jual satu-satu, kena beli 10 set. Saya akan cuba ikhtiar, salli ala Sayyidina Muhammad. Muhammad kata, Umi jadi FM ke hari ni? Lebih kurang lah. Umi jadi FM. Salli ala Sayyidina Muhammad ganti Ustaz Nasran. Fazliung setiap hari pukul 6.30 pagi kita akan live ni. InsyaAllah. Nur Lida kata, dah lama Ustaz, dulu kini selamanya, amin 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 ya rabbal alamin, salli ala Sayyidina Muhammad. Kak Ahlimatus Sa'adiah Bahari kata, dah lebih 500 dah. Itulah yang kita ucap tahniah kepada Kak Ahlimatus Sa'adiah Bahari, kerana dikurniakan cucu. Kemarin dapat cucu. Alhamdulillah, marhaban bikum Firdaus Jannah. Okey, buka Quran masing-masing. Tolong buka Quran dulu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tolong buka Quran dulu. Kita nak membaca 4-5 ayat hari ni, insya-Allah. 4 ayat hari ni. Pagi ni baca 4 ayat sebab ayat kelima tu panjang. Okey, salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh buka Quran masing-masing. Cantik background pagi ni, Midah kata. Insya-Allah, terima kasih. Jenuh ejah lah nak bagi jadi macam ni. Ambil pokok bunga lah, boh lah, ambil lampu lah. Nampak cantik lampu. Cantik kan? Cantik kan? Tapi terlepas ke bawah lah, terhilang lah pandangan dia. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, mari kita tengok. Semua dah buka Quran dah? Semua dah ada Quran dah? Buka Quran, mari kita baca sama-sama. Salli ala Muhammad. Okey, siap-siap. Yang ni kan, yang kita baca ni tafsir Ibnu Kathir ni, dia keluaran ataupun terbitan Insan Kamil. Insan Kamil. Hari ni purple Dura. Hari ni purple, the color of intelligence. Ada tempat lain pun ada. Hari ni live di Farizan, hari ni live di Kuala Lumpur, di Puchong. Salli ala Muhammad. Okey, dah buka Quran masing-masing dah? Kita baca nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih
Wa in tubtu falakum ru'usa amwalikum la tadlimuna wa la tudlimun. Wa in kana dhu 'usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa an tasaddaqu khairum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 278 sehingga 281. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba, yakni yang belum dipungut, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yakni meninggalkan sisa riba tersebut, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Dan jika kamu bertaubat, yakni daripada pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menginaya dan tidak pula diinaya. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika yakni orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan yakni sebahagian ataupun semua hutang itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan peliharalah dirimu daripada yakni azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah, kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikit pun tidak akan diinaya. Surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 278 hingga 281. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pagi ini kita akan syarahkan ayat 278. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Kita masih membincangkan perihal riba. Masih membincangkan perihal riba. Kita ni hari itu dah bagi tugasan supaya kita cek tengok ada tak muamalah-muamalah yang kita buat yang masih ada dengan kita, yang masih kita lakukan tu ada terkait dengan riba. Kalau mampu untuk kita buang, untuk kita tinggalkan, segera kita tinggalkan. Dulu mungkin kita buat dalam keadaan kita jahil, tapi hari itu bila kita mula-mula baca je daripada surah Al-Baqarah ni yang berkait dengan riba ni, subhanallah, Allah dah mulakan dengan ketakutan dan kedahsyatan dan amaran Allah
tentang orang yang beramal dengan riba, bangkit nanti dia macam orang yang kerasukan syaitan. Dia tak boleh nak berdiri. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, perutnya membesar sebagaimana rumah, kata dalam satu riwayat. Subhanallah, dalam satu riwayat sebut lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada ular yang akan keluar daripadanya. Kemudian Allah cerita pula tentang orang-orang yang bertaubat daripada riba, Allah akan ampunkan dosa-dosa dia. Orang yang kekal dalam riba, Allah dan Rasul akan isytihar perang pada dia. Sallallahu alaihi wasallam hilang, hidupnya akan hilang keberkatan, hartanya akan hilang berkat, hilang ataupun hilang keberkatan daripada hartanya, walaupun hartanya itu ada, dan sebagainya. Hidupnya tidak tenang dan sebagainya. Subhanallah, apatah lagi nanti dia akan diazab di akhirat. Semua Allah cerita tentang riba. Jadi subhanallah, dulu mungkin kita tak tahu, kita duduk dalam kejahilan, kita rasa macam tak ada apa-apa. Lalu kita dah mengaji dah subhanallah, baru tahu, oh rupanya tak boleh, rupanya yang aku buat tu, Allahumma salli ala Muhammad, tak kena, Allahumma salli ala Muhammad. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, nak buat apa? Tugasan kita ialah untuk kita pastikan semua daripada urusan muamalah dalam kehidupan kita, semuanya tidak terlibat dengan riba. Cek tengok, ada tak terlibat riba. Kalau ada usaha untuk kita keluar, sebab Allah suruh kita keluar. Hari ni mari kita tengok ayat Allahumma salli ala Muhammad. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, seraya memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk bertakwa, serta melarang mereka melakukan hal-hal yang mendekatkan mereka kepada kemurkaannya dan menjauhkan mereka daripada keredaannya. Allah kaitkan sallallahu alaihi wasallam Muhammad dua perkataan. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Kemudian Allah sambung lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Sifat orang bertakwa ni, antara dia sifat orang bertakwa. Tengok kita ada tak sifat orang bertakwa ni. Yang pertama, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa yang Allah suruh dia buat, apa yang Allah larang dia tinggal. Tuan-tuan, simple macam tu lah. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintah pada kamu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hendaklah kamu melakukan. Apa yang aku larang pada kamu, hendaklah kamu tinggalkan. Apa yang aku perintah kepada kamu, hendaklah kamu melakukan sedaya yang termampu oleh kamu. As simple as that je tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lain tak comel lah hari ni, tersekat-sekat lah ustaz. Okey tak sahabat-sahabat lain dekat page? Kalau tak okey, saya nak tukar dia punya internet dia. Si ciri orang bertakwa yang pertama apa? Apa saja Allah perintah, semua dia buat. Apa yang Allah larang, semua dia tinggal. Itu yang pertama, ciri orang bertakwa. Yang kedua, ciri orang bertakwa ialah bertaubat. Biasa melakukan kesilapan dan kesalahan, lalu dia bertaubat kepada Allah atas kesilapan dan reconnecting. Okey, sallallahu alaihi wasallam. Biasa melakukan kesilapan, itu sifat manusia biasa. Bila kita terbuat kesilapan, maka bersegera kita bertaubat. Bertaubat daripada dosa, ini ciri orang bertakwa. Roziah daripada Langgar Al-Ustaz ala wa sahlan. Sallallahu alaihi wasallam, ciri orang bertakwa, bertaubat. Jadi dalam keadaan kita nak jadi orang bertakwa, dulu kita tak tahu tentang riba. Lah ni kita dah tahu, cepat-cepat kita berhenti daripada perbuatan tersebut dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham tak? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Okey? Sallallahu alaihi wasallam. Tori rank clear, insya-Allah. Taruna cuci. Faham tak ni? Yang ketiga tuan-tuan sekalian, ciri orang bertakwa pada ni, dia panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada Thailand, masya-Allah. Daripada Allahumma salli, ciri orang bertakwa yang ketiga apa dia? Dia wara'. Wara' ni apa? Dia sentiasa berhati-hati dengan apa yang dia nak buat. Dia tengok subhanallah, ni muamalah yang aku masuk ni, yang aku nak buat ni, loan ke, pinjaman ke, loan pinjaman sama lah kot. Sallallahu alaihi wasallam, investment ke, apa-apa. Kalau ada unsur-unsur riba kat situ, maka dia nak tinggalkan. Dia nak tinggalkan. Ini ciri orang bertakwa. Waktu Allah, dia bertakwa, beriman. Allah combine dalam ayat tu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takutlah kamu kepada Allah.
atas apa sahaja perbuatan yang kamu lakukan. Bila kita nak buat apa-apa perbuatan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tengok dulu, perhati dulu. Takut kepada Allah, sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah. Firman Allah, "Wadharu ma baqiya minar riba." Dan tinggalkanlah sisa riba, yakni yang belum dipungut. Maksudnya, setelah peringatan ini maka tinggalkanlah harta yang lebih daripada harta pokok kamu yang ada pada tangan manusia. Ingat ni Allah pesan dalam Quran ni. Ingat surah Al-Baqarah ayat 278 ni, Allah sebut kat kita dan Allah peringat kat kita. Peringat apa? Kalau kita pernah terjebak dengan riba, tolong berhenti. La ni juga berhenti. Hutang, siapa tanya? Adik selamba tanya, hutang kereta ada riba, hutang kereta tu riba ke? Hutang ada dua. Satu, hutang sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang Islamik. Ada loan Islamik, insya-Allah mudah-mudahan tak terlekat dengan riba tersebut. Tapi kalau hutang yang bukan Islamik tu yang risau sikit tu. Ikmal kata teringin nak jumpa ustaz, mari baru jumpa. Zahari Supian ESB, sebut dah pasal ESB. Ustaz sihat, alhamdulillah sihat. Jadi Allah SWT ingat ayat 278 ni. Kalau kita mengaku bahawa kita beriman kepada Allah, kalau kita nak jadi orang bertakwa di sisi Allah, waktu ni juga bila kita tahu saja tentang riba ni, berhenti terus. Usaha untuk berhenti, usaha untuk kita keluar daripada riba tersebut. Allah sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad, "Wadharu ma baqiya minar riba." Dan tinggalkanlah sisa riba. Yang ni belum maksudnya setelah peringatan ini, ni kata ulama mufassirin, maka tinggalkan harta yang lebih daripada harta pokok kamu yang ada pada tangan manusia. Ambil balik hak kita dari yang dia panggil apa? Pokok, itu hak kita. Kita tak hilang. Tuan-tuan masuk investment RM30,000 contoh. Kemudian subhanallah, tiba-tiba investment itu ada unsur riba ataupun ada unsur tidak patuh syariah. Tuan-tuan dengar saya nak cerita elok ni. Ya Allah tak berlaku zalim kat kita ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah sebutkan dekat dalam ayat tu, Allah kata apa? La tadlimuna wa la tudlimun. La tudlimuna wa la tudlamun. Allah, dan kamu tidak menginaya dan tidak pula diinaya. Pasal apa? Tuan-tuan, kalau kita masuk 30,000 dekat investment yang tidak patuh syarak, 30,000 itu hak tuan-tuan, tuan-tuan ambil balik tak apa, tak jadi masalah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, tak rugi pun. Faham tak ni? Yang tak boleh ambil apa tu? Tu yang benefit dia tu, dia panggil apa? Allah sallallahu, faedah dia tu. Yang tu tak boleh ambil. Yang tu kalau dah dia masuk dalam akaun kita, ambil lah, dia panggil wang syubhah. Tuan-tuan pergi dekat masjid ke, tuan-tuan pergi dekat madrasah ke, tuan-tuan kontak kita kat Darul Faizin ke, ustaz ni ada wang syubhah ni, hari tu saya tak tahu, saya masuk kat sini ni, saya dapat bahagian ni, yang ni wang syubhah ustaz, saya nak serah kat masjid, saya nak serah dekat madrasah, boleh tak? Boleh. Madrasah akan ambil dan madrasah akan gunakan untuk maslahah awal. Boleh lah ustaz? Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, main kutu ni dia ada akad hutang. Kutu ni, main kutu dia ada akad hutang. Siapa tanya? Ani Ismail. Yang tu dia bab lain pula, yang tu dia bab hutang. Bab hutang sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, bila kita main kutu, kita kena ada akad hutang. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita sambung dulu. Allah berfirman, "In kuntum mu'minin," apabila kamu orang-orang yang beriman. Yakni apabila kamu beriman terhadap apa yang telah disyariatkan oleh Allah buat kamu, berupa halal, haramnya jual beli, haramnya riba, berupa halalnya jual beli dan haramnya riba dan sebagainya. Kalau betul-betul kita buktikan kepada Allah yang kita ni betul-betul beriman kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tinggal sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Roshido hutang kad kredit macam mana?
kalau kad kredit itu kad kredit yang konvensional, bukan Islamik. Itu masalah dia. Itu ada masalah sikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, adik kocil ala wasalan. Nah, ESB ni ada majlis fatwa negeri kata halal, ada majlis fatwa negeri kata haram, bukan tak patuh syariah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, majlis fatwa kebangsaan kata harus dan sebagainya. Jadi bila ada yang macam ni, ada kata halal, ada kata haram, ada kata halal, ada kata haram, tapi dalam saya bermesyuarat baru ni, mereka sedang berusaha untuk meletakkan ataupun berusaha untuk meletakkan dia di dalam posisi yang patuh syariah. InsyaAllah kita doakan supaya Allahumma salli ala Muhammad, ASB ni dapat duduk di dalam bahagian yang patuh syariah, insyaAllah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Fadiyung, gelap ustaz. Tak cukup cahaya. Mundrus, waalaikumsalam. Auzilwa, waalaikumsalam. Hasnah Cik, waalaikumsalam. Okey, dengarlah. Kita pegang elok-elok dengan ayat 278 ni. Allah suruh buat apa? Kalau kita ada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Muhammad Darwish, saya beli rumah dekat guna pinjam konvensional, sekarang dah kedua-dua dah habis bayar. Apa yang perlu saya buat? Dah, kita dah selesai dah. Dulu kita tak tahu apa yang kita kena buat Darwish, kita kena minta ampun pada Allah. Tak ampun, ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah. Nah, aku tak tahu dulu, sekarang ni aku tahu dah. Dulu ni adalah konvensional, adalah tak Islamik. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa aku atas kesilapan, kejahilan waktu aku, kejahilan aku dulu. Minta ampun pada Allah. Dan banyakkan bersedekah, Mudah-mudahan dia menjadi kafarah. Jadi dia akan membantu kita untuk sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah mengampunkan dosa-dosa kita tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia faham nah? Baik. Dan sahabat-sahabat yang sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang menyaksikan ni, ingat ayat 278 ni Allah pesan dekat kita. Kalau betul kita orang beriman kepada Allah, bila kita dah dapat dah pengajaran ni, kita dah dapat dah pengetahuan ni, kita dah dapat dah peringatan Allah tentang riba ni, apa kita kena buat? Kita kena usaha untuk tinggalkan riba, keluar daripada riba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, apa kita kena buat? Tinggalkan riba. Bahagian yang hak kita, duit pokok kita, kita ambil balik. Tak apa, tak rugi sikit pun. Tetap, kalau kita masuk 30,000, 30,000 lah kita ambil balik. Itu hak kita. Faham tak? Yang lebihnya tu, dia panggil duit-duit syubhah itu, tuan-tuan boleh ambil dan tuan-tuan boleh serahkan kepada pihak-pihak yang mampu untuk menguruskan kepada masalah awam. Itu sebagian ulama sebut macam tu. Baiklah, sallallahu alaihi wasallam. Okey, selesai. Baik, KWSP saya dah sebut dah baru ni. Bila kita berulang-ulang, dia akan jadi ni. Kita akan masa KWSP, siapa tanya? KWSP ni kita kena beralih kepada yang syariah tu. Ya, walaupun dia bukan, jangan faham Islamik langsung tak ada faedah. Jangan faham bila masuk Islamik, kalau masuk Islamik saya masuk 30,000 dapat 30,000 saja. Tak, bukan macam tu. Dia ada keuntungan dia, tapi keuntungan yang dikira berdasarkan kepada konsep Islam. Faham tak Salih Syahmat? Yang tak boleh dia ialah bila kita masuk kepada yang tidak patuh syariah. Ini masalah dia. Boleh faham tak? Salih ala Sayyidina Muhammad gitu. Okey. Boleh faham tak? Okey. Zaid bin Aslam, Ibnu Jurayj, Muqatil bin Hayyan dan As-Sudi menyebutkan bahawa ayat ini turun berkenaan dengan Bani Amru bin Umair daripada kalangan Thaqif dan Bani Al-Mughirah daripada kalangan Bani Mahzum. Dahulu pada masa jahiliah ada di antara mereka yang terjadi transaksi ribawi. Ketika Islam datang dan mereka memeluk agama Islam, maka Bani Thaqif meminta sisa riba, yakni lebihan harta pokok kepada Bani Mughirah. Setelah bermesyuarat, Bani Mughirah mengatakan bahawa mereka tidak akan membayar riba ketika masuk Islam. Kemudian Itab bin Usaid menulis perkara tersebut dan bertanya kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Setelah itu Rasulullah menuliskan untuknya firman Allah yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiyam minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih.
Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan, yakni meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Faham tak? Dia panggil asbabun nuzul, sebab turun ayat tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh faham tuan-tuan? Jadi salli ala Sayyidina Muhammad. Balkish Hasan, KWSP Patuh Syariah dah penuh dah, tak boleh masuk lagi. Dah tak boleh, no option, tak ada. Nak buat macam mana? Tapi kalau ada salli ala Sayyidina Muhammad, tetap kena opt, tetap kena pilih yang Islamik, yang syariah. Kita tak ada pilih, kalau tak ada pilihan tak apa. Tapi kalau ada pilihan, kena opt, wajib pilih yang Islamik. Antara ayam sembelih dengan ayam tak sembelih, macam itulah kot, nak buat bandingan kot. Ayam dua-dua pun ayam, dua-dua pun kita boleh jadi lauk, dua-dua pun kita boleh makan. Tapi antara ayam dengan tak ayam je. Dengan ayam dengan tak ayam, sembelih dengan tak sembelih je kan. Islamik tak sembelih. Apa dia? Sebab macam itulah saya sebut, duduk kat Australia, nama apa? Sahaya Sofia. Tak ada option, no option, tak ada pilihan lah. Macam kita dulu-dulu lah, salli ala Sayyidina Muhammad. Kita dulu-dulu kat Malaysia ni pun recently pun mungkin beberapa belas tahun yang lepas kot noh. Baru ada Islamik. Dulu mana ada? Dulu pun tak ada. Ingat dah 20 tahun dah kot ada Islamik. 20 years ada lah kot noh. Tak sampai. Dulu mana ada Islamik, dulu tak ada option. Tak sampai 20 tahun kot. Dah ada Islamik. Bila ada Islamik, tuan-tuan, walaupun kalau ada kelemahan daripada Islamik perbankan Islamik itu pun, kalaupun ada kelemahan, tapi itulah option yang kita ada. Lebih baik daripada yang konvensional. Boleh faham tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey? Dia pergi ke ayam tu pula. Boleh sebut nama sekali supaya kita boleh sebut nama dia. Okey. Maka mereka berkata, kami telah bertaubat kepada Allah dan kami tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Mereka meninggalkan sisa riba tersebut semuanya. Ayat ini merupakan ancaman yang keras dan peringatan yang tegas kepada mereka yang terus mengambil sisa riba setelah diberikan peringatan. Laili kata start tahun 94 ada perbankan Islamik Ustaz. Terima kasih. Salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih. Salli ala Sayyidina. Okey. Sambung. Ibnu Jurair mengatakan bahawa Ibnu Abbas pernah mentafsirkan firman Allah, fa'zanu biharbin. Maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Subhanallah. Dan janganlah duk sambung, duk ambil lagi riba. Janganlah. Kita tuan-tuan, salli ala Muhammad, kalau ada muamalah yang ada urusan riba, janganlah ambil. Tuan-tuan, ada orang tinggal semayang, ada orang tak semayang, tak sampai pun Allah sebut kata Allah dan Rasul perang. Tapi orang yang berurusan dengan riba ni, Allah sebut Allah dan Rasul mengisytiharkan perang. Mubarak Ali, ASB, saya dah ulang banyak, beberapa kali dah saya ulang tentang ASB. Saya ingat mungkin Mubarak Ali boleh tengok balik kuliah saya yang 2 hari lepas, pun dah sebut tentang ASB kan, ataupun sehari sebelum tu ada saya sebut tentang ASB. Salli ala Sayyidina Muhammad. Saya bincang panjang juga tentang ASB tu, InsyaAllah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa saja boleh nak tuan-tuan. Sebab takut Allah dan Rasul mengisytiharkan perang kepada orang yang berurusan dengan riba, orang yang masih bermuamalah dengan muamalah yang ada kaitannya dengan riba. Baik, salli ala Muhammad. Okey.
Maksudnya, hendaklah mereka mengetahui bahawa Allah dan Rasulnya pasti akan memerangi mereka. Allah dan Rasul pasti akan memerangi. Memerangi siapa? Memerangi orang yang beramal dengan riba. Sebelumnya telah dipaparkan sebuah riwayat daripada Rabi'ah bin Kuthum, daripada ayahnya, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas, yang mengatakan bahawa kelak pada hari kiamat akan dikatakan kepada pemakan riba. Kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada pemakan riba, ambillah syaitanmu untuk berperang. Ambillah senjatamu untuk berperang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Ibnu Abbas membacakan firman-Nya, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Maka jika kamu tidak mengerjakan yang meninggalkan riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasuli. Maka jika kamu tidak mengerjakannya, yang meninggalkan riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Ali bin Abi Talib meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, barang siapa yang melakukan riba dan tidak melepaskannya, maka pemimpin kaum muslimin berhak untuk memintanya bertaubat. Jika dia bertaubat, maka bebaslah dia. Namun jika dia tidak mahu, maka dia akan dipukul ataupun diperangi. Lagi Salih Ahmad, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Hasan dan Ibnu Sirin, keduanya berkata, demi Allah, sesungguhnya mereka, Salih ala Sayyidina Muhammad, benar-benar telah memakan riba, dan mereka telah mengumumkan perang kepada Allah dan Rasulnya. Seandainya di antara manusia terdapat pemimpin yang adil, maka mereka diminta bertaubat kepada Allah. Sekiranya mereka bertaubat, bebaslah mereka. Namun apabila mereka enggan bertaubat, maka senjata telah diarahkan kepada mereka. Subhanallah. Bukan main-main tuan-tuan. Takutlah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita lah ni bertembung di antara apa yang kita nak dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apa yang Allah perintah. Jumpa makcik ni, sembang-sembang saya, dia kata, waktu tu saya duk bagi kuliah tentang halal haram syubhah ni. Lalu sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian dia cerita-cerita, dia pun kata, jumpa saya, dia kata, Ustaz, ni investment yang saya masuk ni, yang tu ni halal ke haram Ustaz? Saya kata, oh ada pihak kata halal, ada pihak kata haram. Saya duk tengok-tengok buat research apa-apa. Jadi kalau ada satu pihak kata halal, satu pihak kata haram, dia jadi syubhah lah. Maka kita tinggalkan itu lebih baik. Lepas tu dia kata apa? Itulah Ustaz, saya pegang dengan pendapat yang halal boleh tak? Saya kata boleh. Kalau kita pegang pendapat dengan pihak yang mengatakan dia halal, okeylah. Tak ada masalah. Kita, oh kalau macam tu Ustaz, boleh tak Ustaz? Boleh. Saat pergi lepas tu, saat pergi dia tanya lagi, Ustaz, saya akan duit saya tu, pendapatan yang saya dapat tu, saya bagi dekat masjid lah. Okey ke Ustaz? Dah. Jadi kakak kata, kakak pegang dengan pendapat yang halal, okey lah, boleh lah maksudnya. Tapi Ustaz, dia duduk gelisah, duduk tapi. Saya kata, pasal apa yang makcik duk tanya sangat banyak kali, pasal apa? Makcik rasa tak seronok lah Ustaz, tak seronok lah. Ya, memanglah, benda-benda syubhah dia memang jadi gitu. Bila benda syubhah, kita duk rasa macam Salih Azman, dia duk gelisah je. Habis nak buat macam mana nak keluar pada gelisah tu? Nabi kata apa? Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan benda yang meragukan kamu dan ambil perkara yang tidak meragukan kamu. Kau pergi dekat tempat tu, kau bawa keluar duit tu, kau pergi masuk je tempat yang lain yang kakak rasa macam confident. Faham Ustaz Syibad? Kau ambil daripada, kau tak hilang pun. Kau masuk banyak mana? 30,000. Kau bawa keluar 30,000 tu. Pergi masuk. Kau tak hilang sekupang pun. Cuma interest tu kau tak boleh ambil. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kau pegang dengan pendapat yang kata halal, maka haruslah untuk kau ambil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Fuad Syari makcik tu nak ngorak ustaz tu. Dia kerja. Siapa nama tanya apa? Anna Sofia tanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kawan dia bagi pinjam 3,000. Kemudian kawan dia minta untuk dia bayar balik 3,400. Itu riba. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad bagi pinjam 3,000, bayar balik 3,400.
Maksudnya kita kena elak daripada muamalah tu. Kalau boleh jangan. Solat Jumaat. Jangan ambil daripada awal. Sebab dan fahamkan kepada dia bahawa salli ala Sayyidina Muhammad itu ada unsur riba. Berbeza. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, faham nah? Kalau tuan-tuan faham tu, dia mengambil faedah, mengambil keuntungan di atas. Jadi tuan-tuan sekalian salli Jumaat. Okey. Sambung. Salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tak ada pasal apa yang tapi ustaz tak pasal apa. Pasal waktu tu bertembung di antara keinginan hati dia dengan apa yang Allah perintah dekat dia. Nabi kata, tak payah ambil lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, pindahlah, keluarlah. Nabi kata, kalau ada unsur syubhah yang kita rasa ragu, keluarlah, pergi cari yang sahih-sahih tu. Nabi suruh macam tu. Allah kata, kalau ada benda-benda yang berkait dengan riba, tinggalkan, keluar. Allah suruh keluar, Nabi suruh tinggal. Nafsu dia kata, ambil. Dia boleh timbang ni. Tapi ustaz, dia cari juga jalan. Kok ada orang kata boleh. Salih Ahmad DJ kata, pengalaman saya tahun 2006 saya dapat hidayah. 2006 dapat hidayah DJ Irwan Shah. Kereta kancil saya ada baki lagi 3 bulan nak habis bayar. Sebab dia riba, saya terus jual dan beli kereta cash Datsun old school dengan harga 1,500 je. Tenang. Tengok. Ni orang yang mujahadah. Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Tinggal ambil pakai Datsun old school. Lagi mahal lah ni. Kan? DJ Irwan Shah, Datsun old school. Nak jual tak Datsun tu? Jual kat saya. Old school kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi dia duduk layan ni, dia duduk bertembung di antara apa yang Allah perintah dengan keinginan nafsu dia. Keinginan nafsu dia kata apa? Tak apa. Pi cari siapa yang boleh kata okey. Pi cari siapa yang boleh kata okey. Tengok nak apa yang Nabi SAW sebut di sebuah hadis. Nabi sebut bila antara al-ithmu wal birru wal ismu, antara baik dengan buruk. Nabi kata, tanyalah, mintalah fatwa pada hati kamu. Nabi sebut. Seorang sahabat tu main, kamu tanya tentang al-birru dan ithmu, kamu nak tahu tentang baik dan buruk. Baik ni benda yang menenangkan kamu. Al-ithmu itu ialah Allahumma salli ala Muhammad. Maksiatan itu ialah benda yang akan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia panggil apa? Dia gelisah dalam hati kamu. Digelisah. Salli ala Muhammad. Dan kamu benci perbuatan kamu dilihat oleh orang lain. Dan kalau kamu minta fatwa, walaupun orang tu memberikan fatwa, tetap dia gelisah dalam hati. Orang bagi fatwa lah, boleh. Tapi hati dia masih gelisah lagi. Nak buat apa tuan-tuan? Keluar. Mujahadah, pegang sekali, keluar. Faham tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Top tim Kak Syah sekarang semua loan kereta ikut syariah kan. Kalau Islamik insya-Allah salli ala Sayyidina Muhammad. Apa dia? Itu beza. Home yati tembung. Home home yati kembung. Tembung. Temana sebab dia sendiri dengan rela hati untuk bagi ekstra kepada orang yang bagi pinjam dekat dia. Dia orang tu bagi pinjam kat dia 1,000, dia bagi balik, dia kata apa? Nak ambil 1,000 ni 200 ni aku hadiah. Pasal apa? Pasal tolong aku waktu aku susah. Nak ambil lah. Salih ala Sayyidina Muhammad. Lalu Salih Muhammad dia bagi dalam bentuk hadiah daripada dia. Yang tu tak dikira sebagai riba. Sebab dia tak ada perjanjian awal yang dia kena bayar ekstra. Kalau dia saja nak bagi, tu lain cerita. Boleh faham tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. KWSC patuh syariah baru-baru ni macam mana Ustaz? Mereka ada minta saya tolak jumlah simpanan untuk patuh syariah. Tapi saya dan isteri dah setuju. Macam mana? Saya tak faham sangat. Tolak. Saya tak faham sangat. Salih alaihi wasallam. Siti Maisyarah, betul riba ni sangat-sangat bahaya semua tuan-tuan. Dia antara ni ya tuan-tuan. Antara perintah Allah dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, perintah Allah dengan keinginan dan kehendak nafsu kita. Yang tu ya. Allah perintah. Sampai ke tahap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia punya nak memperbetulkan perbuatan tu. Dia nak bagi dia rasa macam seronok dan selesa dengan apa yang dia buat. Dia cari macam-macam jalan untuk dia buat. Sedangkan Nabi kata apa? Dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan
benda yang meragukan kamu dan ambil yang sahih yang tak meragukan kamu. Pegang yang tu lah. Hari ni beberapa hari ni kita banyak buat riba ya tuan-tuan. Takutlah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Alif Jasmi. Tapi kita buat loan kad kredit tanpa interest seperti barang 0%. Tapi bank konvensional. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia macam mana saya nak cerita? Nanti saya akan dapatkan maklumat tentang, sebab walaupun dia panggil zero interest untuk kita punya, tetapi dia ambil apa? Dia akan ambil keuntungan dia akan ambil keuntungan daripada cara yang lain, sebab dia tak akan bagi saja. Jadi bila dia konvensional, dia tidak islamik, maka dia ada unsur-unsur yang boleh menjuruskan ke arah riba. Maka sebaiknya kita elakkan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Salli ala sayyidina Muhammad. Okey, sambung. Qatadah berkata, Allah telah mengancam mereka dengan perang sebagaimana yang mereka dengar, dan Allah menjadikan mereka halal, yakni untuk diperangi di mana saja mereka berada. Maka hendaklah kamu menyelisihi jual beli riba ini, kerana sesungguhnya Allah telah melapangkan usaha yang halal dan menjadikan yang baik. Maka dari itu janganlah sekali-kali kamu berbuat maksiat kerana takut miskin. Asar ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan, jangan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia nak bersihkan simpanan tu. Okey, Khalif apa ni, DJ Irwan Shah kata bila kita masuk semak baki, kita masukkan ke KWSP Patuh Syariah, maka sebahagiannya ditolak dengan maksud mereka membersihkan simpanan tersebut. Setuju je lah. InsyaAllah itu mungkin cara yang mereka nak buat tu. Ingat tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni bila kita ingat benda ni. Yang pertama, bila kita buat urusan berkait dengan riba ataupun ada urusan-urusan ribawi, waktu tu akan berlaku pertembungan di antara keinginan nafsu kita dengan apa yang Allah perintah dan apa yang Allah perintah dan Allah larang. Maka pilih perintah Allah, pilih menjauhkan larangan Allah, sebab Allah cerita tentang kedahsyatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang beramal dengan riba, tuan-tuan, hidupnya hilang berkat, rezekinya, pendapatannya hilang berkat. Bahkan Allah sebut kemarin ni, kita baca dah kemarin dulu, salli ala sayyidina Muhammad, dicabut, dihilangkan harta dia. Hartanya hilang ataupun barangnya ada tetapi berkatnya dicabut. Hidupnya tidak tenang, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah dan Rasul isytihar perang pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bangkit ke akhirat menggelupur macam orang yang kerasukan syaitan. Perut membusung, membesar macam rumah. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan dalam riwayat sebut, para malaikat bagi kat dia, tanya dekat dia, mana siapkan senjata kamu untuk berperang dengan Allah dan Rasul. Subhanallah, sampai macam tu Allah marah sangat dengan urusan riba. Kita tuan-tuan dulu kita tak tahu apa kita kena buat lah ni, dan ni kita kena berusaha untuk tinggalkan. Kita dah sebut dari tu ni, kalau boleh usaha sungguh-sungguh untuk kita tinggalkan. Kalau boleh usaha sungguh-sungguh untuk kita tinggalkan. Kalau tak mampu untuk tinggalkan sekarang, sebab tak ada option ke, tak ada pilihan. Kita dah sebut dah hari tu ni, salli ala Muhammad, mungkin usia dia dah tua dah sebagainya. Tuan-tuan, dia tak boleh nak refinance balik dah sebagainya. Tuan-tuan sekalian, sambunglah dalam keadaan hatinya tidak redha dan bertaubat kepada Allah. Kalau dia mampu, maka keluarlah daripada riba tersebut. Kalau dia kena bayar sesuatu macam DJ Irwan Shah tadi ni, kena potong pula sebahagian, salli ala Muhammad, redhalah tuan-tuan. Kita buat tu kerana Allah. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Kita patuh perintah dia, Allah akan gantikan dengan lebih baik. Allah memegang rezeki. Kita buat tu sebab kita nak redha Allah kat kita. Kenapa? Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Apakah kita tak yakin dengan Allah? Salli ala Muhammad. Nah, kita tak yakin. Ni kalau ni, Ustaz, kalau saya ni saya nak kena top up balik 3,000 Ustaz ni. Ni nak kena top up balik 3,000 ni. Allah akan gantikan lebih daripada 3,000 tu. Yakin ya? Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, baik.
Sebab kita tak akan sanggup untuk berhadapan dengan ancaman yang sangat berat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan peringatan Allah dah bagi kat kita. Sahabat-sahabat kita yang mungkin baru hari ni je dengar salat Jumaat. Tuan-tuan sebelum ni tak pernah dengar lagi. Tiba-tiba dengar terus berkait dengan riba. Kena terus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ulama Ustaz Jumaat dengar hari ni terus kena. Betul? Silap pula dengar hari ni. Kalau tahu kita tak dengar hari ni. Tuan-tuan, dah Allah yang menyusun kita supaya kita dengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan tujuan dia supaya kita keluar daripada kemaksiatan dan bergerak kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi itu. Faham tak? Salat sebab sambung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian Allah berfirman, wa in tubtum falakum ru'usa amwalikum la tadlimun. Dan jika kamu bertaubat daripada pengambilan riba, maka bagi kamu pokok harta kamu tidak menginaya, yakni dengan diambilnya harta tambahan. Firman Allah, wala tudlamun, dan tidak pula diinaya, yakni dengan dikembalikan harta pokok, bahkan bagi kamu apa yang kamu berikan tanpa ada tambahan maupun pengurangan. Ingat Allah, pesan Allah. Bila kita nak selesaikan dengan bab riba ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, duit pokok tu tetap duit kita, takkan terkurang walaupun 1 sen. Tuan-tuan masuk 10,000, tuan-tuan boleh ambil balik 10,000. Salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sahabat-sahabat di IG dan habis dah. Kalau tuan-tuan nak sambung, boleh sambung dekat page saya Jafri Abu Bakar Mahmudi. Sebab dah nak habis dah sikit lagi. Tinggal dalam mungkin 5 minit lagi saya berhentilah insya-Allah. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu apa ni, terima kasih semua sahabat dekat IG. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul Nur Aini Muhammad Jaafar rasa gelisah di hati timbul bila berurusan dengan perkara-perkara yang ada kena-mengena dengan riba. Betul, dia akan gelisah. Salli ala sayyidina Muhammad. Sahabat kata kami pakai kereta biasa saja tapi hati tenang. Baguslah, alhamdulillah. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan. Baik. Sambung. Jadi, bila kita nak keluar pada riba, kita ambil balik wang pokok kita, itu hak kita. Masuk 10,000, keluar balik 10,000. Taruna suci, hari ni birthday saya Ustaz. Allah, ya Allah, mudah-mudahan Allah mengurniakan segala kebaikan, memanjangkan usia, murahkan rezeki. Taruna suci. Nama saya tak tahu. Kalau saya sebut nama betul lagi best. Nama betul lagi best. Sebut nama Taruna. Ya Allah, berilah panjang usia kepada Taruna suci. Ya Allah, macam tak nak puas. Kalau boleh sebut nama betul tu, lagi syok. InsyaAllah salli ala sayyidina Muhammad kan. Amin amin ya rabbal alamin. Allah memanjangkan usia, murahkan rezeki di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok ni sahabat kita kongsi. Dia kata apa? Salli ala sayyidina, mana dia? Nur Azam Sabari. Saya pernah kerja di bank konvensional dan berhenti kerja kerana tak sanggup deal dengan riba. Alhamdulillah, Allah bagi rezeki sampai sekarang. Syukur, alhamdulillah. Sebab Allah dah janji dah tuan-tuan, Allah takkan zalim dekat kita. Allah takkan zalim kita. Tuan-tuan, kadang-kadang kita buat sedikit pengorbanan untuk dia, kerana dia, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dalam kehidupan. Yang paling penting tuan-tuan, hidup tenang. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Sulaiman Al-Aswad daripada ayahnya, berkata Rasulullah ketika Haji Wada pernah berkhutbah, sebagian isinya, ketahuilah sesungguhnya semua riba jahiliah telah dihapus daripada kamu. Maka bagi kamu pokok harta kamu. Kamu tidak menginaya dan tidak pula diinaya. Dan riba yang pertama kali dihapus daripada kamu ialah riba Abbas bin Abdul Muttalib. Semuanya telah dihapus. Demikian riwayat yang didapatkannya, yakni Sulaiman bin Awas. Ibnu Mardawih meriwayatkan salli ala sayyidina Muhammad daripada Sulaiman bin Amru daripada ayahnya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya semua riba daripada riba jahiliah telah terhapus, maka bagi kamu pokok harta kamu tidak menginaya dan tidak pula diinaya. Demikian juga diriwayatkan daripada Hamad bin Salamah, daripada Ali bin Zaid, daripada Abu Hurrah Ar-Ruqashi, daripada Amru bin Kharijah yang menyebutkan hal yang serupa. InsyaAllah, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Selesai kita membincangkan salli ala sayyidina Muhammad beberapa ayat tadi.
dah tak sempat baru masuk. Setiap hari kita akan buat kuliah pada pukul 6.30 pagi. 6.30 pagi setiap hari. Baiklah, insya-Allah esok kita akan salli ala sayyidina Muhammad, masuk pada ayat yang berikutnya, ayat ke-280. Tuan-tuan tolong siapkan Al-Quran. Siapkan Al-Quran, salli ala sayyidina Muhammad. Setiap hari kita akan baca Al-Quran. Dan sahabat-sahabat yang masih belum dapatkan susu kambing Faiz, projek dana untuk Kompleks Islam Darul Faizin, boleh dapatkan salli ala susu kambing Faiz ni di nombor, tak ada komen kat situ, saya salli ala Muhammad nah. Jadi boleh dapatkan susu kambing Faiz ni untuk projek dana Darul Faizin, insya-Allah. Boleh dapatkan daripada Shopee, ada dekat Shopee pun ada susu kambing Faiz. Roshita, terima kasih. Puan Ina Sabri, terima kasih. Nur Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadakas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna shinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillah.